memang istiqamah. Baik. Sambung muka surat berapa? 12 11 bawah. Oh ingat dekat mana kita berhenti. Mesti ingat. Baik, sambung pengajian kitab Muhimmah kita. Apa? Masya Allah ramai dah ada kitab lah. Kak Jam dah ada kitab. Alhamdulillah. Baik. I'lam. Ketahuilah. Artinya ketahui olehmu bahawa sesungguhnya muka surat 12 surat 12. Derhaka perempuan akan suaminya itu memberi fatwa oleh beberapa ulama, iaitulah setengah daripada dosa yang amat besar, jadi derhakalah ia. Jadi derhakalah ia. Baik. Yang pertama, sebab menegahkan akan suaminya daripada mengambil kesukaan, sama ada di wati atau lainnya. Wati ini apa? Wati ini apa? Kepuasan oleh suami dan isteri. Kepuasan nafsunya lah. Dalam hubungan suami isteri dapat kepuasan, kemuncak kepuasan. Ni yang guru kita selalu sebut. Wati ini ada orang nama apa? Susilawati. Kau jangan letak nama anak kau Susilawati. Panggilnya pula Wati-Wati. Kau tak tahu Wati, kau tak ngaji kitab Jawi. Amboi, panggilnya Wati. Jangan panggil, oi, Wati. Janganlah panggil gitu kan. Panggil Wati. Tak ada masalah. Ada orang nama Normawati. Kan? Tak ada masalah tu semua. Baik. Seperti menegah ia akan suaminya daripada menjamah dan menyentuh pada barang tempat daripada badannya. Isteri dekat rumah. Marah suami. Suaminya pula jenis kaki lepak dekat luar. Kan? Lepak dekat luar, dah habis kerja pun lepak. Lepak-lepak tak elok. Lepak-lepak tak elok. Laki-laki lepak dekat luar, anda mengeksposkan diri anda kepada banyak fitnah dekat luar, yang dengan ada isteri di samping anda, banyak fitnah tu terjaga. Tapi tak, anda tinggalkan isteri, anda biar diri anda expose. Biar diri anda expose. Dan bukan hanya anda biar diri anda expose kepada fitnah yang isteri boleh tutupkan. Isteri dah boleh tutupkan, tapi isteri biar kat rumah. Ataupun suaminya sendiri tak balik rumah. Biar dekat luar, expose dengan macam-macam fitnah. Fitnah mata, fitnah telinga, fitnah mulut, fitnah hati, macam-macam fitnah. Isterinya expose tak? Isteri pun expose dekat rumah macam-macam fitnah yang kalau ada suami, boleh isterinya terjaga, tapi tak terjaga. Wahai laki-laki yang mempunyai isteri, jangan sangka bila anda buat perkara yang bukan-bukan dekat luar rumah, isteri anda duduk rumah dia selamat. Kan ada cerita, isteri dekat rumah dia jaga mahram apa semua. Suaminya pergi kerja. Suaminya kerja apa? Jual barang kat pasar. Satu hari, suaminya balik kerja. Isterinya tanya, "Bang, abang bagi tahu betul-betul. Apa yang berlaku waktu abang dekat luar?" Suami dia kata, "Apa benda yang berlaku? Tak ada apa-apa, aku berniaga kat pasar balik." "Abang jangan tipu. Apa yang berlaku dekat luar?" Abang dia ni ingat, habislah bini aku dah jadi waliyah. Ahl kasyaf, habis aku ni kan. "Abang jangan macam-macam. Cerita apa abang berlaku dekat luar." Abang dia pun dengan malu lah cakap, Yelah. Entah macam mana kau tahu, aku ceritalah. Tadi waktu dekat pasar, aku jual, yang beli tu perempuan. Yang beli tu perempuan, aku nampak tangannya cantik. Kita jangan pula, amboi laki ni gatalnya, tengok tangan pun dah terpesona. Ya memanglah, sebab waktu tu semua perempuan berselubung, tutup. Kan, kita sekarang tengok tangan dah tak ada apa-apa. Sebab apa? Semua terbuka. Kadang-kadang yang laki pun tangan macam perempuan. Kan? Dia kata, aku tengok tangan dia cantik. Aku bagi barang tu, aku ambil sentuh sikit jari dia. Syaitan menggoda aku. Tersentuh. Lepas tu aku menyesal, aku taubat. Isteri dia kata, kan aku dah cakap mesti ada benda berlaku. Suami dia kata, kau pula macam mana kau tahu? Sebab tadi ada orang datang hantar barang. Saya macam biasa tak keluar.
saya letak tangan luar pintu, kasih. Orang tu lagi kasih tangan, orang tersentuh tangan saya. Maknanya apa? Suaminya mencemar kehormatan perempuan lain dekat pasar, orang lain mencemar kehormatan isterinya di rumah. Walau di rumah sekalipun. Isteri anak pergi 2 hari, anak pergi 3 hari, isteri anak kat rumah selamat. Lah, tak selamat. Sebab apa? Anda mengeksposkan diri anda pada fitnah. Isteri anda kat rumah selamat ke? Tak selamat. Lagi-lagi dengan ada handphone, dengan ada TV macam-macam dekat rumah, lagi tak selamat. Anak-anak dekat rumah selamat tak? Tak. Keselamatan ni siapa? Kita, suami. Jangan suaminya duduk sembrono lepak, tak ada tugas, tak ada apa, lepak dekat luar, jalan-jalan 2-3 hari, tak ada tugas tau, tak ada apa-apa, apa tugas untuk umat ke, tugas untuk nafkah ke, tak ada, sengaja je pergi. Tak elok. Tak elok. Dua-dua terekspos. Baik. Contoh, isteri marah pada suami. Abang ni dah setiap hari balik lambat. Malam ni balik lambat, siap tidur luar bilik. Amboi. Saya dulu, ni bukan cerita rumah tangga lah. Dulu waktu dekat rumah saya, kan awal-awal kena corona ni apa semua, saya terjebak juga dengan corona. Ada orang dekat tempat kita kuliah dekat surau tu kena corona. Jadi kita semua jemaah dekat taman tu yang pergi kuliah pagi tu, semua kena kuarantin sama-sama lah, berjemaah lah kuarantin. Malam tu dapat khabaran, ada seorang pakcik ni dekat rumah dia, dekat garaj, dia dah pasang kemah. Isterinya kata jangan sebarkan corona. Tidur dekat kemah, dekat garaj. Ya Allah, lebih baik suami aku dekat kemah daripada aku kena corona. Kata hidup sama, mati sama. Jomlah mati ni, peluang mati sama. Subhanallah. Dikemahkan lakinya. Ya Allah. Dahsyat. Yang main-main tau corona ni. Besar penangan dia. Dah ada kemah dah. Siap-siap kan. Siap-siap. Isteri marah dengan suami. Suami balik rumah, tidur luar. Haram hukumnya. Isteri yang waktu malam tidur dalam keadaan suaminya ada satu hak, apa hak sekalipun, ada satu hak yang patutnya dipenuhi oleh isteri tapi tak dipenuhi, sepanjang malam isterinya tidur, dilaknat oleh malaikat. Sebab itu pada isteri, sebelum tidur, suami-suami dah belajar pesan pada isteri, kena didik. Yang suami sekarang tak didik. Dia kata apa? Kau takut bini tak didik bini? Aku tak takut bini. Cuma bini tak takut aku. Kan? Aku tak takut bini tapi bini tak takut aku juga. Ini nak didik macam mana? Kena didik. Dah belajar balik rumah, didik isteri. Apa tadi kita sebutkan? Apa kita sebut tadi? Terlupa pula. Syekh Ahmad cakap ni kita jadi gementar pula. Marah. Balik rumah, tidur luar. Dia dah marah ni, sangat marah. Suami dia datang, suami kata, dah, malam ni aku nak minta layanan. Dia punya marah. Layanan apa layanan? Aku ni dah marah-marah ni, hati dah berapi-berapi dah. Atau kadang suaminya tak minta pun, suaminya buat isyarat-isyarat. Jangan tanyalah isyarat apa, kau faham-faham lah, kau dah suami kan. Buat isyarat. Isterinya, tidur luar lah. Lepak dah berapa malam balik lambat. Janganlah gitu gini. Dia marah. Kan? Kalau dia layan sekalipun tapi tak ikhlas, dilaknat oleh malaikat sepanjang malam. Khair. Contoh, isteri Ana selamat. Isteri Ana tak pernah suruh Ana tidur luar. Jauh lagi kemah. Isteri Ana tak pernah suruh Ana. Khair, tak apa. Dalam kereta contoh. Tengah bual-bual, tiba-tiba ada argument. Berbalah. Marah-marah sikit. Suaminya pun tengah duduk. Suaminya tak nak pujuk lebih-lebih. Suaminya pegang tangan. Isterinya tarik. Haram hukumnya. Tak boleh.
Tapi anak tengah marah ni. Isteri kadang-kadang perempuan kan gitu. Aku tengah marah ni, macam mana? Takkan aku kena biarkan? Biarkan. Boleh tak laki-laki balik rumah, mak suruh buat benda-benda yang bukan-bukan, kemudian dia marah mak dia. Boleh marah tak? Ataupun mak dia buat benda tak elok lah. Contoh depan kawan-kawan dia, mak dia kata, alah dia ni konon dia sekarang dah hebat. Dulu kecil-kecil, macam-macam hal dia buat. Kan kita tak suka. Mak ni depan-depan kawan-kawan, mak aibkan. Yelah, mak minta maaf. Tak ada maaf bagi mak. Tak ada maaf bagi mak. Mak engkau minta maaf pun cukup bagus tau. Daripada dicilikan mulut engkau. Kan? Dengan suami pun gitu. Dalam kereta tengah marah-marah, suami tak nak cakap banyak. Suami pegang tangan. Tarik. Tengah malam tidur, tak halau luar bilik pun. Suami balik, suami tidur sebelah. Pusing. Membelakangi suami. Haram hukum. Sama hukum macam orang suruh tidur luar. Sama hukum macam orang suruh tidur dalam kemah tadi. Sama hukum. Sama. Sepanjang malam dilaknat oleh malaikat. Tak boleh. Tapi anak tengah marah. Jangan risau. Perasaan marah dan perasaan gembira, hatta akhlak suamimu yang teruk sekalipun, yang kontrol siapa? Allah Ta'ala. Muqallibal qulub, membolak-balikkan hati. Penuhi syarat-syarat yang Allah letak, yang lain Allah akan handle. Tengah marah, suami bagi isyarat nak minta layanan. Betul-betul bagi layanan dekat suami yang betul-betul. Esoknya suami terus jadi terfikir-fikir, aduh aku balik-balik teruk-teruk gitu pun isteri aku layan. Apa sangatlah aku lepak dengan kawan-kawan aku. Nanti apa-apa susah pun bukan aku cari kawan aku, cari bini aku juga. Yang dulu aku susah yang dengan aku bini aku juga, bukan kawan aku. Dahlah, tinggal. Yang bagi dia kenal tu siapa? Allah Ta'ala kan? Dah marah berapa lama sekalipun suami anda tak ubah, tetap tak ubah. Yang ubahkan tetap Allah Ta'ala. Baik penuhkan hak Allah dengan tanggungjawab anda dengan Allah Ta'ala. Andai mati sekalipun, suami masih akhlak buruk, dia punya hal. Anda dah selamat di sisi syurga Allah Ta'ala. Itu. Yang kedua, demikian lagi derhakalah ia sebab keluarnya daripada rumah dengan tiada izin suaminya, sama ada suami itu hadir atau gaib, atau keluar ia kepada majlis zikir atau majlis belajar ilmu yang bukan fardu ain. Keluar tanpa izin suami. Tanpa izin suami. Suami isteri bergaduh, yang isteri keluar rumah. Tapi lain cerita kalau suami dah mula mencederakan isteri apa semua tu memang wajib. Kalau sampai tahap dah tak boleh. Kalau cedera sikit-sikit pun tak, kena duduk rumah juga. Komplain. Tapi lari tak boleh. Tapi kalau dah cedera, dah membahayakan nyawa, dah mula memudaratkan diri atau memudaratkan anak-anak, wajiblah. Wajib. Bergaduh. Si isteri lari. Bawa barang, handbag mesti bawa punya. Gaduh-gaduh handbag bawa. Kan? Handbag bawa. Luggage, bag luggage. Ting tong. Rumah maknya. Mak isteri ni lah. Mak buka, Jah, engkau kenapa pula ni? Balik rumah tengah-tengah malam. Suami kau mana? Menangis. Abang saya orang jahat, mak. Dia bergaduh, dia tak pujuk saya balik. Saya mengajuk, saya lari keluar rumah. Biar padan muka dia. Dah tak tahan, geram sangat hati ni, mak. Geram, mak faham tak? Maknya cakap apa? Kesianlah engkau. Masuk rumah dulu. Minum air. Dia tengah minum air, mak faham tak ni geramnya? Kalau kau nak tahu, mak faham sangatlah engkau punya cerita. Dia terus mula drama swasta. Jom kita potong bawang ramai-ramai, yuk. Potong bawang. Jadi makcik-makcik membawang. Maknya pula join sekaki. Jangan. Anak engkau dah derhaka, dilaknati oleh Allah Ta'ala, engkau pun tumpang sekaki. Engkau dengan suami dah lulus, dah tunggu nak masuk syurga, tapi engkau tumpang anak punya derhaka pada suami. Tak boleh. Patut bila balik, kau bergaduh, habis nak kena bunuh ke? Taklah, takkan suami aku bunuh. Habis kau buat apa sini? Balik, jangan macam-macam. Balik rumah. Balik rumah. Orang-orang tua kita, kakak-kakak, abang-abang ke yang dah kahwin, tua-tua macam mana sekalipun, umur dah macam mana sekalipun, nampak PL lain aja, kena tegur.
Kena tegur, kena tegur. Bapak saya garang. Siapa yang kenal bapak saya kenal lah. Bapak saya garang. Kakak saya dah berumur, sulung, kahwin. Kalau ada hal aja balik rumah kena tegur tak? Bukan kena tegur, kena marah macam belum kahwin. Kau jangan macam-macam ni. Aku dah membesarkan kau jaga gini. Oh, dia punya tegur, punya dahsyat. Sampai kita dengan isteri pun tak berani buat pasal. Betul, kena tegur. Kena tegur. Khususnya awal-awal kahwin kan banyak masalah kan. Semua family gitu. So, pulaknya kita zaman sekarang tak dididik kitab muhimmah ni sebelum kahwin. Kenal kitab muhimmah ni dah ada anak 3. Anak dah bercucu. Kan? Baru kenal kitab muhimmah. Jadi awal mula kahwin rough sikit. Nak put things in order. Nak put things in order. Jadi memang ada masalah. Mak dan ayah tak boleh tumpang sekaki, tak boleh masuk pihak ketiga. Pihak ketiga. Jangan masuk. Jangan. Kebanyakan cerai berlaku disebab campurnya pihak ketiga. Sebab campur pihak ketiga. Baik. Isteri balik rumah suami. Balik rumah kampung suami. Raya tahun tu raya kampung suami lah. Raya kampung suami balik rumah, mak tanya, kau pergi raya biras aku punya rumah macam mana? Bukan biras. Besan. Besan aku punya rumah macam mana? Anaknya cakap apa? Tak tahan lah mak. Apa pasal? Contoh. Kampungnya dekat Kelantan. Contoh. Khair lah. Kampung dia dekat Afrika. Kampung dia dekat Afrika. Balik Afrika mak. Macam mana makan sana? Dekat sana, lauk dorang biawak padang pasir. Itulah karikan setiap hari. Kadang dikarikan, kadang disopkan. Masaknya tak sedap mak. Dia punya cerita. Maknya kata, boleh telan biawak padang pasir. Betul mak, suka pula. Kita pergi beraya rumah-rumah, semua hidangkan biawak. Aib tak? Aib engkau tak hormat kehormatan suami. Apa cerita yang baik engkau cerita. Yang buruk jangan cerita. Jangan cerita sama sekali. Pihak suami punya keluarga jangan cerita. Jangan cerita. Yang baiknya apa tahu? Yang baiknya. Suami isteri kahwin. Kan segala apa hal ehwal suami isteri dapat tahu. Hal ehwal isteri suami dapat tahu kan? Baik. Dah dapat tahu. Luar daripada tu, tak ada siapa yang menambah pengetahuan mereka. Gitu juga maintain. Hal-hal masalah lain semua tak ada siapa tahu. Ipar dua tak tahu, apa semua tak tahu. Kalau dulunya sangka, mereka ni suami tak ada pecah belah. Tapi bila dah kahwin dengan adiknya, abang dia rupanya ada problem dengan isteri. Tak bagus. Yang bagus bila kahwin, sama-sama punya hal ehwal, sama-sama tak tahu. Suami isteri aja tahu, luarnya tak tahu. Itu yang baik. Yang lagi baiknya apa? Lepas kahwin, dah orang lain tak tahu. Asbab daripada kahwin bertambah baik yang lain. Isterinya cakap, suaminya marah. Semalam kita balik kampung. Ada patut Pak Su saya tu, dia memang dari dulu tahu tak senonoh. Saya balik baru ni dia cakap gini. Isterinya apa? Itulah bang. Pak Su abang dengan Pak Su saya sama je, dua-dua teruk bang. Tak bagus. Orang lain tak tahu tapi korang dua menambahkan dia punya dia punya api tu menambahkan. Tak boleh. Semalam Pak Su cakap benda-benda gini, tak senonoh betul lah mulut dia. Isteri cakap apa? Alah dah lah bang, Pak Su juga. Macam mana pun darah daging. Redha je, dia macam mak bapak kita juga. Dah tak ada masalah. Lepas pandang aja, khair lah semua, tak ada apa-apa lah. Suaminya pun sebabkan kahwin, bertambah elok yang lain. Bukan hanya mereka berdua suami isteri bertambah baik. Yang lain pun bertambah baik dengan suami, yang lain pun bertambah baik dengan si isteri. Bertambah mesra hubungan masing-masing. Yang dah lama tak jumpa, ada pecah belah ke apa, suami cakap, jomlah balik rumah atuk saudara kau. Tak nak lah. Dah bertahun-tahun tak balik, nanti balik macam-macam hal. Dia lah kena minta maaf dengan kita. Tak, jom pergi. Pergi minta maaf sebab kahwin jadi lebih baik. Itu yang paling bagus. Itu yang paling bagus. Tadi disebutkan apa sini? Keluar rumah tanpa izin. Keluar rumah tanpa izin. Keluar rumah tanpa izin ada beberapa syarat yang membolehkan. Disebutkan dekat bawah tu,
maka tiada derhaka ia keluar kerana belajar hukum haid dan nifas dan sekalian ilmu yang fardu ain. Tetapi wajiblah atasnya keluar supaya belajar ia akan segala fardu ain itu, dan haramlah atas suaminya menegahkan isterinya daripada keluar kerana ia hendak menuntut fardu ain jikalau tiada ia alim. Keluar menuntut ilmu fardu ain termasuk hukum haid dan nifas wajib bagi isteri walau tanpa izin suami sekalipun. Dan bagi suami haram menegahkan. Haram menegahkan. Dengan syarat apa? Si isteri itu belum alim. Datang-datang kelas fardu ain, kelas fardu ain. Ada izin suami tak? Tak ada. Habis, anda masuk kelas fardu ain. Tapi dianya muftiah. Jabatan mufti Selangor. Dah alim kau nak datang apa lagi? Duduk kat rumah lah. Ajar orang dekat Zoom cukup. Kan? Dah alim tak perlu. Ini yang cerita belum alim. Jadi malam ni, kalau ada perempuan yang belum penuhi fardu ainnya, datang tanpa izin suami, bagus. Menegakkan hak Allah lebih daripada hak manusia. Pada tempat yang sesuai. Pada tempat yang sesuai. Dan pada suami yang ada di sini, tapi isterinya masih belum mantap fardu ainnya, apa cerita? Balik rumah ajarkan fardu ain pada isteri. Kalau tak ajarkan sekalipun, isteri anda cari jalan untuk dia belajar dengan siapa-siapa yang dah alim, yang dah faham fardu ain. Tengok isteri keluar rumah haram tau. Tapi fardu ain tak ada, wajib keluar dan suami haram melarangkan. Yang ada suami, dia sendiri pun tak keluar. Dia sendiri pun tak ada fardu ain. Dia sendiri pun tak belajar. Apalagi nak mengajar isterinya. Dan yang ada suami, dia dah belajar tapi balik rumah tak mengajar kepada isterinya. Tak senonoh, tak boleh. Tak boleh. Kena jalankan tanggungjawab fardu ain. Fardu ain punya penting, punya penting. Isteri keluar rumah tanpa izin suami, itu boleh memecah belahkan keluarga. Kan? Boleh bawa pada cerai. Istilahnya apa? Cerai pun cerailah asalkan fardu ain kau ada. Punya berat hukum fardu ain. Bukan kita nak orang cerai, tapi hukum sebut gitu. Cerai pun cerailah, langgarlah arahan suami kau asal kau dapat fardu ain selamat soal kubur. Istilahnya gitu. Istilahnya gitu. Baik. Terakhir poin kita baca. Adapun jikalau ada ia alim, nescaya wajiblah atasnya mengajar akan isterinya itu. Wajib suami ajar isteri kalau suaminya alim. Ini semua dekat sini ni rata-rata dah tak kata jahil totok lah, jahil sangat-sangat jahil, tak. Jahil apa orang panggil? Jahil murakkab. Kan? Jahil murakkab. Apa? Jahil teruk lah. Kan? Dah jahil sangat-sangat dah. Tak ada dekat sini semua sikit sebanyak dah banyak dah ilmu fardu ain yang ada. Sama ada sedar tak sedar dah ada dah ilmu fardu ain. Buka kitab apa patut. Buka paling tidak kitab sifat 20. Kitab akidah, kitab tauhid. Kitab tauhid yang basic-basic sifat 20 dengan isteri terangkan, jelaskan pada isteri. Paling tidak pun kitab-kitab, tak payah kitab pun, tengok solatnya, dengar bacaan solatnya, tengok wuduknya, tengok semua keadaan-keadaannya. Nanti bila musafir tanya, sekarang kau nak jamak macam mana? Jamak gini. Betul. Kalau dah sampai rumah dulu macam mana? Gini. Kalau dekat kawasan macam mana? Macam ni. Kalau ada gini macam mana? Tanya. Kena test. Kita dengan orang awam, apa? Maknanya in public. Bukan orang awam yang rendah-rendah. Kita lah yang paling rendah kan. Tapi in public, tak elok kita menunjuk ilmu. Khususnya waktu pergi haji. Kan dalam haji ada larangan. Pergi haji, nampak orang buat salah. Kalau salahnya tu tak sampai menjejas haji orang lain, biarkan je. Biarkan. Tapi ilmu, tak. Biarkan. Sebab apa? Bersendirian lebih baik. Tapi kalau dah menjejaskan kewajipan haji apa semua, kena tegur lah. Kena tegur. Tapi maintain low profile lagi bagus. Sekadar sunnah-sunnah, sekadar afdal-afdal, sekadar tinggal benda wajib yang dimaafkan, tak apa. Tak ada masalah. Tapi jangan menonjol. Sama. In public, anywhere. Jalan, nampak orang buat salah. Bang, abang minum tadi berdiri Sunnah bang, sunnah. Amboi. Punya belagak. Abang tanya, oh Masya Allah, minta maaf banyak. Ustaz belajar mana? Saya bukan ustaz. Habis ustaz macam alim je. Saya baru dengar semalam. Amboi, kau baru dengar semalam. Action. Kalah Tuan Qadi. SPRM pun kalah. Aku punya garang daripada SPRM. Kan? Santai kan. Depan publik jangan tunjuk. Tapi dengan isteri,
dan dengan keluarga, dengan anak-anak, kena, bukan nak tunjuk, tapi nak takdibkan, nak tarbiyah, nak ajarkan. Hatta kita dalam solat sekalipun, dalam solat, kita tengah solat, nampak laki-laki sebelah sujud. Laki-laki kan sujud, kan sekarang laki-laki ramai pakai baju singkat-singkat. Tak faham kenapa. Pakai baju singkat, bila dia sujud nampak belakang kan? Belakang tu kan dah bawah pusat. Tegur tak? Tak payah. Dia dah taklid mazhab lain lah tu. Sangka baik aja. Sangka baik. Kalau dia kawan kita boleh tegur. Tapi kalau dia orang awam, dah tak payah. Tak payah. Lebih afdal kita bagi salam pada dia. Lebih afdal kita tanya nama dia. Lebih afdal kita tanya engkau apa khabar. Lebih afdal kita kenal dia. Itu lagi afdal. Kalau tiba-tiba je, bang, jaga sikit aurat bang. Abang ni punya marah dengan kita. Kau tak pernah dengar ke mazhab Maliki punya pandangan? Amboi. Tak elok. Dah ada pecah belah. Dah ada perbalahan. Kalau gitu, dengan public, tapi dengan family, tak boleh. Anything hukum fiqah yang terlintas, khususnya suami dan bapa-bapa, kita tahulah ilmu isteri kita dan ilmu anak-anak tahap mana. Kan? Kita tahu. Apa terlintas dan apa ilmu baru dapat dekat kuliah ke dekat mana-mana, wajib test dan wajib bagi tahu, wajib sampaikan. Jangan ana tawaduk. Bukan hanya orang awam ingat ana jahil. Bahkan isteri ana pun sangkakan ana jahil. Yang betulnya aku memang jahil. Tak boleh. Ada apa ilmu, kongsikan. Testkan isteri dan anak-anak. Waktu musafir, nak tidur, nanti anak-anak dah balik kan? Dah balik, test. Engkau dah tidur, kau mimpi gini-gini, apa engkau buat? Macam ni. Betul. Hukum fiqah dah belajar sebelum balik kan? Sifat-sifat air mani macam mana, warnanya macam mana, semua dah belajar sebelum balik. Dah balik tanya, kau buat apa? Betul, itu hari kan kita dah belajar. Ya. Kalau dah gini-gini apa kau buat? Betul, itu hari kan dah belajar. Test, kena test supaya mereka ingat dan tak lupa-lupa lagi. Kena test. Maka ketika itu haramlah keluar perempuan itu daripada rumahnya, lagi derhakalah ia dan jadi derhaka pula sebab enggan dia daripada berpindah serta suaminya. Baik, kalau dah alim tak boleh keluar dari rumah. Wallahu a'lam. Moga-moga Allah ampunkan dosa kita, merahmati kita semua, menjadikan kita suami yang baik dan isteri yang baik, suami yang saleh dan isteri yang salihah. Wallahu a'lam. Kita minta Syekh Ahmad untuk tutup dengan doa.